Seterusnya, saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara Islam. Konsep negara Islam diasaskan kepada 3 elemen yang utama, iaitu konsep uluhiyah, konsep al-khilafah, dan yang ketiga, konsep ar-risalah. Dalam slide ini menjelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan konsep al-uluhiyah, ar-risalah, dan al-khilafah. Yang pertama iaitu al-uluhiyah, merujuk kepada menjadikan keesaan dan keagungan Allah sebagai matlamat politik. Said Qutb berkata, politik adalah tasawuf Rabbani, iaitu pandangan umum datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mempunyai pelbagai keistimewaan yang tersendiri. Konsep yang kedua, ar-risalah, iaitu tanggungjawab politik yang berkesinambungan kepada praktikal para nabi-nabi sebelum ini. Setiap para nabi selain daripada rasul juga bertindak selaku pemerintah dan penggiat sosial dalam usaha membawa risalah mereka. Konsep yang ketiga iaitu al-khilafah, iaitu tanggungjawab politik terletak pada manusia yang bergelar al-khalifah bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah zaman ini. Manusia tidak boleh terlepas daripada tanggungjawab memakmurkan alam dengan nilai-nilai Islam. Seterusnya pula kita berbincang mengenai struktur kenegaraan Islam. Yang pertama, Al-Khalifah. Yang kedua, legislatif. Yang ketiga, jurisdiktif. Khalifah merujuk kepada ketua atau pemerintah tertinggi dalam kerajaan. Di bawahnya wujud jentera kerajaan ataupun kementerian ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai wizarah dan agensi-agensinya yang menyokong pemerintahan tersebut. Kuasa khalifah ataupun imamah tidak mutlak. Ianya didefinisikan sebagai amanah yang diberikan untuk menegakkan pemerintahannya berasaskan syariat Islam. Struktur yang kedua, legislatif, iaitu badan perundangan menyediakan segala dasar dan perundangan berpandukan Al-Quran yang akan diguna pakai di dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara. Struktur yang ketiga pula ialah jurisdiktif, iaitu badan kehakiman ataupun qadi. Badan ini mengendalikan perselisihan atau pertelingkahan selain daripada berfungsi menegakkan keadilan dan pembelaan hak yang menjadi teras kepada keharmonian dan kesejahteraan negara. Pengadilan yang dijalankan adalah berpandukan syariat Islam. Seterusnya, prinsip negara Islam. Negara Islam ditegakkan di atas 4 prinsip yang penting. Yang pertama, syura. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, persamaan. Huraian dan perbincangan ini akan dibincangkan dalam slide yang seterusnya. Prinsip yang pertama negara Islam ialah prinsip syura. Asas kepada prinsip syura ini ialah firman Allah SWT yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan dan firman-Nya yang lain dan urusan mereka hendaklah bermusyawarah di antara mereka. Ayat-ayat ini memerintahkan supaya bermusyawarah dalam perkara yang melibatkan urusan orang-orang Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam urusan-urusan kepentingan umat dan negara seperti dalam peristiwa peperangan Badar dan Uhud. Demikian juga para sahabat-sahabat
Abu Bakar bermusyawarah untuk mengambil tindakan atas orang-orang yang murtad. Sayyidina Umar bermusyawarah untuk menyelesaikan tanah rampasan perang. Mereka juga bermusyawarah untuk mengambil tindakan mengumpul, menyalin dan menyusun Al-Quran. Oleh kerana itu, prinsip syura ini adalah lumrah dalam pimpinan Islam dalam segenap peringkatnya. Prinsip yang kedua pula ialah prinsip keadilan, iaitu justice. Keadilan yang dimaksudkan di sini ialah keadilan mutlak yang digariskan oleh Islam yang mengatasi segala kepentingan peribadi, keluarga, kelompok dan sebagainya sekalipun terhadap musuh dan terhadap golongan non-Muslim. Allah berfirman, apabila kamu memberi saksi, hendaklah dengan adil sekalipun hal itu mengenai keluarga. Janji Tuhan hendaklah kamu patuhi. Itulah yang dipertingkatkan ataupun diperkukuhkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyakiti zimmi, akulah musuhnya. Zimmi bermaksud golongan non-Muslim yang tinggal dan menetap di dalam negara Islam. Mereka mendapat perlindungan daripada pemerintah Islam. Prinsip keadilan ini menjadi asas dalam pemerintah Islam yang melibatkan seluruh golongan dalam masyarakat. Seterusnya, prinsip yang ketiga iaitu kebebasan. Kebebasan itu diberikan kepada rakyat yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, baik dari golongan Muslim atau bukan Muslim. Oleh sebab manusia diberi hak kebebasan memilih, maka hal ini perlu diberikan kepada semua individu. Islam memberi kebebasan beragama, kebebasan dalam memiliki harta, kebebasan bergerak dan berpindah, kebebasan berbicara dan memberi pendapat, hendaklah dalam ruang yang tidak merosak kepentingan undang-undang syarak dan ketenteraman kehidupan masyarakat yang menjadi asas kepada undang-undang negara. Kebebasan itu adalah dengan falsafah negara, sistem politik dan perundangannya. Lantaran itu, mereka yang murtad dalam negara Islam dianggap sebagai pengkhianat. Prinsip yang keempat pula ialah persamaan. Prinsip persamaan ini ialah setiap kaum adalah sama sebagai rakyat di antara satu sama lain dalam hak kebebasan dan tanggungjawab di hadapan undang-undang. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari golongan lelaki dan perempuan, kami jadikan kamu daripada berbagai bangsa dan suku kaum supaya kamu dapat berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah bertakwa. Manusia tidak ada bezanya di antara satu dengan yang lain dalam penilaian Allah di segi keturunan, warna kulit, bahasa dan kebudayaan, tapi perbezaan itu terletak kepada ketakwaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada perbezaan di antara orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali dengan takwa. Berdasarkan prinsip inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam pelaksanaan undang-undang dalam sabdanya yang bererti demi Allah, sekiranya Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Fatimah itu adalah anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada slide ini akan dijelaskan hak pemerintah terhadap rakyat. Perkara pertama ialah melaksanakan syariat Islam. Menjadi hak dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam di dalam pemerintahannya bagi memberi keadilan dan kesaksamaan
terhadap rakyat yang dipimpin tanpa mengira apa jua anutan kepercayaan mereka. Hak yang kedua pula adalah pemerintah menjaga keselamatan dan keamanan. Keselamatan merupakan tonggak utama bagi merealisasikan keharmonian dan keamanan rakyat. Pemerintah wajib mempertahankan keselamatan dan keharmonian rakyatnya, meliputi nyawa, harta, kehormatan dan seumpamanya tanpa prejudis kepada mana-mana pihak. Hak yang ketiga pula adalah menunaikan hak rakyat. Kebebasan bersuara, pendidikan, menyuarakan pandangan, ekonomi merupakan antara hak rakyat yang perlu dijaga dan dipelihara bagi mewujudkan keharmonian dan keamanan negara. Seterusnya pula ialah pemerintah berhak untuk menasihati rakyat. Menasihati ke arah kebenaran merupakan hak dan tanggungjawab pemerintah yang sentiasa mahukan kebaikan untuk rakyatnya. Tugas pemerintah adalah memastikan rakyat di bawah naungannya menjadi rakyat yang patuh pada agama dan undang-undang. Seterusnya, hak rakyat terhadap pemerintah. Yang pertama ialah rakyat perlu untuk ikhlas dan berdoa. Kewajipan yang pertama sekali ke atas rakyat adalah ikhlas kepada para pemerintah, kasihkan mereka dan menginginkan kebaikan kepada mereka serta membenci segala yang memburukkan mereka. Kedua, memberi penghormatan dan kemuliaan. Nabi Muhammad telah mewajibkan ke atas umatnya menghormati dan memuliakan para pemimpin. Pada waktu yang sama, baginda Nabi melarang mencaci mereka dan menyebut kekurangan mereka dan kelemahan mereka kerana demikian itu menyebabkan berlakunya kebencian rakyat kepada mereka. Perkara ketiga pula adalah patuh dan taat. Berusahalah mentaati pemimpin zahir dan batin pada setiap yang diperintahkan dengannya yang ditegah kecuali yang berupa maksiat. Dan yang keempat, nasihat dan penilaian, iaitu para pemerintah bukanlah maksum ataupun terpelihara. Tindakan mereka mungkin betul atau tidak dan mereka masih memerlukan nasihat orang yang ikhlas dan tunjuk ajar daripada orang yang bertakwa. Menasihati mereka berpandukan syariah adalah petunjuk daripada agama dan petunjuk generasi salaf yang berkehendakkan kepada ikhlas, berdiplomasi, lunak, lemah lembut, bijaksana supaya hasilnya terlaksana.